Dalam Al-Quran surah Bayyinah Allah beritahu, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dalam dunia ini Allah SWT beritahu adalah sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk bila kata dekat sini merangkumi lebih baik daripada malaikat, lebih baik daripada jin yang mengamalkan agama, lebih baik di kalangan manusia yang mengamalkan agama. Iaitu dia golongan orang yang beriman dan beramal saleh. Balasan mereka di akhirat besok, jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Balasan untuk sempurnakan kemahuan mereka, Allah SWT bagi mereka syurga, yang mana syurga kita tahu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Mata pun tak pernah lihat, telinga pun tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam hati bagaimana keindahan kenikmatan syurga itu. Tapi gambaran dalam dunia Allah bagi tahu macam mana kita makan pisang, dekat syurga ada pisang. Kita makan buah kurma, dekat syurga ada kurma. Tapi kenikmatannya ma la 'ainun ra'at, mata pun tak pernah lihat. Macam mana orang nak gambarkan kenikmatan? Wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Orang yang kita kata kurma ni sedap pun tak sama dengan kenikmatan kurma akhirat. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas pun dalam hati bagaimana kenikmatan. Jadi ibu apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kesempurnaan kemahuan mereka. Sebab manusia ini memang kemahuan yang baik. Fitrah basyariah yang ada dalam diri dia itu perlu makan, perlu merasai kecantikan, tempat tinggal yang indah, selesa. Allah sediakan syurga. Satu zarah iman yang dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 10 kali ganda dunia ini syurga Allah berikan. Itu orang yang paling adil. Ulama mengatakan dekat sini, siapakah orang yang bawa iman sebesar darah yang duduk di kerak neraka besok akhir sekali akan keluar, inilah orang yang akan mendapat syurga. Jadi kalau kita lihat keadaan kita sekarang, tuan-tuan ibu-ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan yang kita mampu buat, mudah-mudahan kita beriman lebih daripada zarah. Jadi mudah-mudahan syurga kita lebih daripada 10 kali di dunia. Betapa nikmatnya dekat sana. Dan Allah SWT beritahu juga radhiyallahu anhum. Ini benda ataupun perkara orang yang melalui pada jalan yang lurus akan capai. Macam mana dalam dunia ini 2 jalan. Satu jalan yang mana lurus bertemu dengan Allah, sehinggalah dia itu akan mendapat keredaan Allah. Dan Allah SWT beritahu sifatnya macam mana. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh ini mendapat balasan yang terbaik di akhirat. Sifat mereka sentiasa takut kepada Allah. Dan itulah ibu-ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Manusia yang ingin membuat kebaikan, yang beriman kepada Allah, dia akan menempuh ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berserta dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan mereka menempuh sendiri. Allah Subhanahu wa taala sertakan bantuan Allah bersama mereka dalam menempuh ujian tersebut. Kisah peperangan Badar, kita pun biasa dengar daripada ustaz-ustaz. Dalam Al-Quran Allah beritahu, ilhamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. 2 golongan yang tidak berundur. Maknanya berserta dalam peperangan Badar, 2 golongan tak berundur. Kalau tengok dalam tafsir itu, Bani Salamah dengan Bani Harithah, daripada Khazraj dan Aus. Ini 2 golongan. Mereka takut. Kerana apa? Satu dalam peperangan Badar, pada ketika itu 313 saja orang Islam, 1000 orang kafir dengan barang peperangan yang tidak lengkap. Orang-orang yang bukan Islam pada ketika itu kelengkapan peperangan mereka sempurna, dengan baju besi mereka, dengan pedang mereka, dengan kuda mereka, melawan sahabat yang tidak cukup makan dalam keadaan kurus kering. Kesempurnaan baju besi pun tak ada nak tempuh. Tapi ini peperangan agung. Lihat macam manakah satu orang apabila hendak menyempurnakan kehendak Allah dan Rasul mereka, Allah Subhanahu wa taala bantu mereka. Ini jihad ni nak bagi nyawa ni. Kan? Bukan kita pergi sembahyang kat masjid ikhwan. Kita nak bagi nyawa ni. Ini sahabat ni. Tekan perasaan ni. Nampak? Untuk taat kepada perintah Allah, untuk capai kepada keredaan Allah melalui jalan yang Allah Subhanahu wa taala suka. Tekan perasaan itu ni juga.
Sehingga sebagian mereka takut nak kafar balik. Tapi Allah beritahu wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ini Allah jelaskan sifat ahli Badar, keadaan ahli Badar pada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala telah bantu mereka. Wa hum adillah, ketika itu mereka dalam keadaan yang lemah, serta kekurangan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Istaqulu lil mu'minin alam yakfiyakum an yumintakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin." Selepas mereka ini menempuh kesusahan, nak menempuh beribu orang dalam 313 orang tersebut kekurangan. Pada malam tersebut Nabi SAW telah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau ini 313 ini mati, tak ada lagi orang akan amalkan agama." Tetapi dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini 313 hidup. Nama mereka hingga hari kiamat akan masyhur. Kesalahan yang mereka buat akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Allah janji mereka ahli syurga. Kemudiannya Allah kata, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdikum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Allah turunkan 5,000 malaikat. 5,000 malaikat. Jadi dalam peperangan tersebut, keadaan sahabat pada ketika itu yang mereka terlalu kekurangan, tetapi Allah beri kemenangan. Satu benda yang mengherankan. Jadi dekat sini apa yang kita nak ambil pengajaran daripada kisah ini, ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menempuh kesusahan untuk mengamalkan agama, Allah tidak akan biarkan kita. Allah akan bantu kita. Dan akhirnya Allah akan beri kemenangan kepada kita dalam mengamalkan agama. Ini macam nak pergi umrah kan? Nak pergi umrah dengan keadaan kesihatan kita. Minta yang terdekat dengan Masjidil Haram tu tak salah. Pasal kemampuan kita macam tu kan? Tapi sebenarnya kita tak tahu orang yang minta dekat untuk pergi Masjidil Haram, dia nak pergi bergerak pun kita tak tahu macam mana sakit kan? Jadi setiap amalan agama itu dia ada pengorbanan. Dan Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan kita. Allah akan bantu. Bila orang yang melalui pada jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dan Allah akan beri kemenangan kepada dia dan akhirnya dia akan mendapat keridaan Allah. Tapi jalan yang sebaliknya, apabila ditempuh oleh manusia dalam dunia ini, dia akan mendapat kegagalan sehingga di dunia ini lagi neraka adalah kehidupan. Bukan yang dikena bakar. Tapi kehidupan ahli neraka itu Allah akan zahirkan dalam kehidupan dia. Siapakah orang yang melalui jalan kedua? Syekh Umar Panampuri beritahu, orang yang melalui jalan kedua ini adalah orang yang mana dalam dunia ini berusaha keras untuk menyempurnakan keinginan diri dia sendiri. Keinginan datang bila dia melihat dan dia mendengar. Dia ada rumah, mana dekat situ keperluan dia cukup. Tapi bila dia melihat rumah yang lebih besar daripada apa yang dia duduk sekarang, dia berkeinginan untuk berusaha. Dan dia juga mendengar orang cerita rumah ni mogah, rumah tu besar macam ini dan sebagainya. Dan dia berusaha untuk dapat. Maka timbul keinginan yang perlu disempurnakan. Sekiranya pada ketika itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang ini, ibu-ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan fikir keadaan, keinginan, keperluan orang lain. Yang pasti keperluan dan keinginan dia sempurna. Jadi bukan dia seorang. Orang yang lalu jalan ini, dia ada beberapa orang dan semua mempunyai keinginan yang sama. Kedudukan, pangkat, harta, ini semua menjadi rebutan dan keinginan yang perlu disempurnakan. Satu orang sempurna, maka yang lain tak sempurna keinginan. Yang ini berusaha keras, macam mana dia ini boleh terlepas daripada apa yang dia lakukan. Yang ini pula berusaha keras, macam mana apa yang dia ada boleh kekal. Maka apa timbul? Kebencian, perasaan dendam, benci, semua akan wujud di dalam golongan orang yang melalui jalan tersebut. Dan akhirnya permusuhan akan timbul dan akan melibatkan peperangan, pergaduhan. Dan akhirnya bukan dia saja yang musnah. Orang yang beriman dalam dunia ini, orang yang beramal soleh dalam dunia ini, hatta makhluk-makhluk Allah juga akan musnah. Kerana apa? Orang yang melalui jalan ini, gambaran neraka dalam wujud dalam kehidupan. Jadi untuk itulah ibu-ibu apa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keinginan kita ini bagaimana kita sempurnakan mengikut kemampuan Allah. Akhir saya nak baca satu hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Turidu wa ana urid." Satu kemauan aku, satu kemauan. Satu kemauan kamu, satu kemauan. Wala yakunu illa ma urid.
Apa yang berlaku dalam dunia ini semuanya dengan kemauan. Insan lam tanya fima uli, apa itu kafima sulit. Kalau kamu serahkan ataupun kamu salurkan perjalanan keinginan kamu itu mengikut keinginan aku, maka aku akan bagi apa yang kamu mahu. Wa in naza'ani fima uli, apa itu kafima. As'abatu kafima sulit. Kiranya kamu berpaling ataupun kamu tidak salurkan keinginan kamu mengikut apa yang aku mahu, maka aku akan letihkan kamu dalam pencarian kamu. Kamu nak harta, aku akan susahkan kamu untuk cari harta. Dapat pun dalam keadaan susah dan guna pun tak habis. Belum sempat guna lagi kadang-kadang dah mati. Buat rumah besar-besar belum masuk lagi dah mati. Nak apa lagi kenderaan yang hebat. Kumpul duit tak sempat beli dah mati. Ini perkara berlaku. Ata'abatu kafima sulit. Aku akan letihkan kamu, aku akan susahkan pencarian kamu walaupun kamu dapat, tapi kamu dapat dalam keadaan yang susah. Jadi sebab itulah ibu-ibu pada mulakan Allah Subhanahu Wa Taala dua jalan. Sekarang kita pilihlah mana jalan yang kita mahu. Nak pergi sembahyang, orang caci kita, orang cela kita, kata tunjuk alim. Tapi ini untuk dapat keredaan Allah. Aku nak capai keredaan Allah. Cacian orang ni kita tempuh sekejap, tapi akhirnya Allah akan beri kemenangan. Kita belajar ilmu. Alah dulu siapa dah dia? Tudung pun tak pakai. Sekarang pun tunjuk alim pula pakai tudung. Belajar ilmu pula. Jadi sebenarnya benda ni semua ni kita akan tempuh. Teruskan pengajian, terus belajar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ilmu Allah takkan habis sampai kita mati, belum habis. Jadi bila kita teruskan perjalanan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya akan redha kita. Kalau kita berjalan dengan orang-orang yang alim, mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan orang yang alim. Kalau kita ni niat untuk jadi hafiz, menghafal Al-Quran, walaupun baru hafal alif lam mim mati, besok Allah SWT bangkitkan dengan niat kita, betul? Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita teruskanlah apa yang kita usaha sekarang. Yang kurang itu kita minta Allah sempurnakan. Yang penting ini kita kena niat untuk kita belajar ilmu agama. Kerana apa ibu-ibu bapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru ni satu ulama telah bagi penjelasan. Dan saya tertarik dengan penjelasan dia tu, Syekh Muhammad Kuman, satu orang yang pakar akidah di Pakistan. Dia datang ke Malaysia. Dia beritahu sebenarnya manusia dengan haiwan ini kemuliaannya adalah pada akal dia. Manusia dengan haiwan ini kemuliaannya adalah pada akal dia. Sebab apa? Binatang itu tidak berakal, tetapi manusia itu berakal. Dia tahu membezakan mana keburukan, mana kebaikan. Binatang walaupun dibuat keburukan ataupun dibuat baik sekalipun, contohnya monyet sembahyang. Dia sembahyang apa saja, tengok dia buat, betul. Dia tak fikir apa yang dia buat tu betul ke salah ke, ada syariat ke atas ke atau tidak. Tapi manusia ini dibuat sembahyang, dilaksanakan untuk dapat keredaan Allah. Jadi manusia ini dia lebih mulia daripada binatang kerana akal. Dan manusia ini lebih mulia daripada malaikat kerana ilmu. Manusia lebih mulia daripada malaikat kerana ilmu. Kalau kita nak kira ibadat kita dengan ibadat malaikat, kita tak mampu nak mengatasi. Malaikat ini dia diam sampai hari kiamat. Dia sujud sampai hari kiamat. Ada yang menanggung aras hingga dibangkitkan besok, dia akan tanggung aras Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia tu boleh buat. Bangun pagi nak angkat selimut yang tak sampai 2 kilo pun berat, betul? Nak pergi sembahyang subuh. Ini keadaan ibadat kita. Tapi kata beliau, manusia ini lebih mulia daripada malaikat kerana ilmu. Bila satu orang yang berilmu, maka dia tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kerana apa? Dalam diri manusia ini ada dua perkara. Satu nafsu dia dan satu sifat malaikat yang ada pada dia, ketaatan. Jadi kalau dia salurkan ketaatan dia itu mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu, maka dia lebih baik daripada malaikat. Tetapi kalau dia tidak salurkan ketaatan dia itu pada apa yang Allah mahu, dia akan pergi kepada satu lagi sifat dia, unsur dia, iaitu unsur haiwaniat, yang mana dia Allah Subhanahu Wa Taala beritahu radadna wa asbalata. Jadi sebab itu lebih baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sangat penting dalam kehidupan. Dan teruskanlah pengajian kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita dan golongan kita dalam golongan orang-orang yang mengamalkan agama dengan ilmu yang betul.